penganjuran program kiraan detik ambang tahun baru 2025. Perbincangannya kita terus bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran. Ya, sahih. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan MIDE Sabah akan menganjurkan program kiraan detik ambang tahun baru 2025 pada 31 Disember depan. Program julung kali diadakan di dataran Bandaraya Kota Kinabalu itu dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Ketika ditemui pemberita, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pong Ginger optimis program tersebut mampu mengetengahkan Sabah sebagai destinasi ikonik dagangan pada masa akan datang, sekaligus meletakkan Sabah dalam senarai destinasi yang wajib dikunjungi. Ia selaras aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan populariti Kota Kinabalu sebagai satu bandaraya pelancongan yang terunggul di Asia. Bersama-sama untuk mempertingkatkan populariti bandaraya kita, kerana bandaraya kita kalau unggul di seluruh dunia, maka ianya akan mendatangkan aktiviti ekonomi, pelancongan, perindustrian dan pelaburan. Menurut Datuk Pong, program tersebut diinspirasikan daripada acara kiraan detik ambang tahun baru antarabangsa yang terkenal seperti Taipei 101 dan sambutan ambang tahun baru Sydney, Australia. Di samping mengukuhkan semangat perpaduan rakyat, ia juga mampu memberi peluang kepada peniaga tempatan untuk menjana pendapatan. Masyarakat diingatkan tidak memperguna, mendera dan memanipulasikan kanak-kanak. Sebaliknya memberi mereka pendidikan dan rawatan sewajarnya. Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sabah, Rosyayati Omar berkata, ini kerana kanak-kanak sebahagian daripada masyarakat yang berpotensi menjadi pemimpin masa hadapan. Supaya cita-cita mereka, hasrat mereka, future mereka kita lindungi supaya mereka menjadi pemimpin dan membawa negara kita kepada tahap yang orang kata kalau mahu capai negara maju, inilah kaedah dia. Kanak-kanaklah tempatnya kita kena invest. Beliau ditemui RTM dalam majlis sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Negeri Sabah tahun 2024 mengenai penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak yang diumumkan Perdana Menteri. Rosyayati memberitahu hasrat tersebut akan dapat direalisasikan di jangka tahun 2026. Sabah merekodkan 1,000 kanak-kanak yang menerima perlindungan dan pemeliharaan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 tahun lalu. Ia termasuklah kanak-kanak terlibat kes jenayah, kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera serta kanak-kanak tidak terkawal. Dalam majlis ini beberapa anugerah disampaikan, antaranya anugerah akademik terbaik Sijil Pelajaran Malaysia, anugerah kanak-kanak cemerlang Institusi Kanak-kanak JKM dan anugerah bakat seni terbaik. Program hari ini saya rasa sangat memberi impak kepada kanak-kanak. At least kanak-kanak tahu yang dorang itu dihargai dan ada orang yang percaya dan boleh hargai diri dorang. Saya harap lebih banyak kanak-kanak yang akan berpeluang untuk join aktiviti dan program seperti ini. Seramai 207 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah sempena hari kelahiran rasmi ke-71 yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Upacara dimulakan dengan penganugerahan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK kepada 17 penerima. Ahli Darjah Kinabalu ADK dianugerahkan kepada 49 penerima, manakala Bintang Setia Kinabalu BSK menyaksikan 52 penerima dan Bintang Kinabalu BK 65 penerima. Pingat perkhidmatan terpuji pula dianugerahkan kepada 24 penerima, khususnya pegawai kerajaan peringkat bawahan yang telah berkhidmat tidak kurang daripada 20 tahun. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspa Nita Cawangan Sabah disaran membantu mempromosi kepelbagaian budaya dan khazanah tradisi rakyat di negeri ini. Penaung Puspa Nita Cawangan Sabah, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, ia penting bagi memastikan budaya etnik antaranya pakaian dan makanan tradisi kekal terpelihara.
Jelas Datin Julia, usaha tersebut dapat direalisasikan melalui penganjuran pelbagai aktiviti dan program menyantuni masyarakat setempat. Beliau berucap merasmikan Majlis Sulaman Kasih Titipan Memori bertemakan kepelbagaian budaya etnik Sabah. Terdahulu Datin Julia turut merasmikan tamu puspa melibatkan 25 gerai dari daerah Kudat, Sipitang, Pinampang, Papar dan Tuaran. Sementara itu, Pengerusi Puspanita Cawangan Sabah, Datin Seri Panglima Datuk Dr. Nuinda Alias memaklumkan program kali ini membolehkan ahli Puspanita menonjolkan bakat dan peranan masing-masing. Kemahiran dari segi mengurus, kemahiran bermuafakat, kemahiran dalam kerja berpasukan dan juga kemahiran bagaimana menunjukkan satu imej yang baik. Dan ini adalah satu yang kita harapkan daripada Puspanita dalam konsep kekeluargaan, dan kami juga telah pun dapat menonjolkan suatu identiti keunikan negeri Sabah itu sendiri. Malaysia merangkul 2 pingat perak dan 1 gangsa pada hari pertama Kejohanan Olahraga Remaja Asia Tenggara kali ke-16 yang berlangsung di Stadium Likas, Kota Kinabalu. 2 pingat perak Malaysia diikutip menerusi acara 4x400 meter wanita dengan catatan masa 3 minit 55.93 saat dan acara 4x400 meter lelaki dengan catatan 3 minit 18.18 saat. Manakala pingat gangsa Malaysia disumbangkan atlet dari Pitas, Evina Ares Lizot menerusi acara 3,000 meter wanita. Saya berasa gembira lah sebab dapat ni first time saya pergi ke wakil Malaysia dan naik podium. Saya harap next year saya dapat buat yang terbaik lagi untuk tingkatkan PB saya. Sementara itu, Thailand memperoleh 4 pingat emas, diikuti Vietnam 3 emas dan Indonesia 1 pingat emas. Trước khi giải thì em có một số vấn đề chấn thương các kiểu, nhưng mà vô giải thì vẫn đạt được cái thành tích mong đợi. Em rất vui ạ. Sementara itu, atlet remaja kebangsaan perlu memanfaatkan sepenuhnya kelebihan di tempat sendiri untuk memenangi Kejohanan Olahraga Remaja Asia Tenggara kali ke-16 yang berlangsung sehingga Sabtu ini. Di Sabah ni ada 11 atlet yang terpilih untuk mewakili Malaysia di dalam kejuaraan SEA Youth ni. Harapan saya mereka dapat bawa pulang pingat emas sebab ni tuan rumah, tempat kita sendiri di Sabah. Hopefully we can medal, but ultimately the bigger goal is to be able to build on the potential that they have. Yeah, winning medals is important, yes, but I think making sure that they are taken care of and they build through their progress. Selama ni saya lari, mungkin dalam kalangan yang atlet-atlet Malaysia, saya punya personal best dia tersangkut di tabing 15, tidak pernah sampai 14, jadi saya harap dalam SEA Youth kali ini bolehlah saya buat PB baru. Kalau ada rezeki boleh dapat pingat 3 lah. Mereka ditemui RTM di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino dijadual merasmikan Hari Pembukaan Kejohanan Olahraga Remaja Asia Tenggara kali ke-16 pada pukul 7.30 malam ini. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Dijamin harga rendah di Shopee. Shopee. 15 juta ringgit voucher Shopee Live. Beli sekarang.
3 kisah